Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh JAIB, MAIB, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Baik, berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam tuition online. Saya, Cikgu Zulkifli bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Putera, Kangan Perlis akan membincangkan tajuk penggunaan kata dalam bahasa Melayu. Okey, hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang dihormati sekalian. Aspek tata bahasa yang perlu diberi perhatian iaitu penggunaan kata. Okey, mari kita lihat. Penggunaan kata yang pertama iaitu penggunaan atas dengan di atas. Okey, kebanyakan murid di sekolah rendah masih lagi keliru dengan penggunaan kata atas dan di atas. Okey, baik. Kita tengok penggunaan perkataan atas. Digunakan untuk hal atau perkara. Okey. Ayat contoh. Terima kasih atas sumbangan anda. Kita tengok penggunaan atas. Kebanyakan apabila kita mendengar di mana-mana sahaja, penggunaan atas ini ataupun di atas salah digunakan. Iaitu kebanyakan yang menggunakan terima kasih di atas sumbangan. Okey, itu adalah salah. Jadi penggunaan yang betul adalah terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Okey, boleh faham? Baik. Yang kedua, penggunaan di atas. Di atas ini menunjukkan tempat. Ini kena faham. Di atas menunjukkan tempat. Baik, ayat contoh. Buku saya terletak di atas meja. Jadi, ini menunjukkan tempat. Jadi, sama-sama kita perbetulkanlah. Terutamanya murid-murid dan pelajar-pelajar sekalian. Okey. Cikgu ulas sekali lagi. Atas digunakan untuk perkara. Di atas digunakan untuk tempat. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menukar atau tukar tempat atau kedudukan. Ayat ini di atas kita letakkan dalam ayat yang di atas ini. Maknanya terima kasih di atas itu menjadi kesalahan. Begitu juga sekiranya kita tukar atas kita letakkan dalam ayat di bawah. Buku saya terletak atas meja. Okey. Itu adalah salah. Okey. Itu yang pertama. Seterusnya, kita tengok yang kedua. Okey. Penggunaan antara dengan di antara. Ini juga kerap salah digunakan oleh kita semualah. Baik. Penggunaan antara. Antara kita gunakan untuk menunjukkan bandingan satu-satunya atau dan hubungan. Jadi ada tiga penggunaan di sini. Bandingan satu-satunya ataupun hubungan. Baik. Ayat contoh. Banyak perbezaan antara Ali dengan Abu. Okey, jadi dalam konteks ayat ini menunjukkan bandingan. Kita gunakan antara untuk menunjukkan bandingan. Okey, seterusnya. Yang kedua, antara tetamu yang hadir ialah Perdana Menteri. Jadi dalam konteks ayat ini, dia membawa maksud satu-satunya tetamu yang hadir. Satu-satunya tetamu yang hadir. Antara tetamu yang hadir ialah Perdana Menteri. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Hubungan antara kami sekeluarga semakin akrab semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi dalam konteks ayat ini, antara
menunjukkan hubungan. Ya. Okey, murid-murid, cikgu harap bersedia dengan pen untuk mencatat. Ya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Antara digunakan untuk bandingan, satu-satunya dan hubungan. Okey, ayat contoh, banyak perbezaan antara Ali dengan Abu. Okey, yang kedua, antara tetamu yang hadir ialah Perdana Menteri. Ayat yang ketiga, hubungan antara kami sekeluarga semakin akrab semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, jadi ini jelas. Antara kita gunakan untuk yang pertama bandingan. Yang kedua, antara tetamu yang hadir maksudnya satu-satunya. Baik, yang ketiga adalah menunjukkan hubungan. Baik, itu yang kedua. Seterusnya, di antara, okay, sebab tadi cikgu kata penggunaan antara dengan di antara. Okey, di antara. Kita menunjukkan, di antara ini menunjukkan kedudukan, ya, fizikal, masa atau waktu. Kedudukan fizikal, masa atau waktu. Baik. Ayat contoh. Kita tengok. Kita lihat ayat contoh di bawah ini. Rumah saya terletak di antara masjid dan taman perumahan. Okey, ini menunjukkan, di antara menunjukkan kedudukan. Ya? Kedudukan fizikal. Baik. Contoh yang kedua. Kemalangan itu berlaku di antara pukul 9.45 malam hingga 10 malam. Jadi, di antara dalam ayat yang kedua menunjukkan atau membawa maksud menunjukkan masa, ya, ataupun waktu berlakunya kemalangan tersebut. Okey, adalah menjadi kesalahan sekiranya kita tukar, ya, letak perkataan di antara di tempat perkataan antara. Contoh, banyak perbezaan di antara Ali dengan Abu. Okey, itu dah berlaku kesalahan. Begitu juga sekiranya perkataan antara diletakkan di tempat perkataan di antara. Okey, rumah saya terletak antara masjid dan taman perumahan. Jadi di situ berlaku kesalahan. Jika kita tukarkan tempat duduk perkataan tersebut di dalam ayat, ya. Okey. Seterusnya, yang ketiga, ya, penggunaan adalah dan ialah. Baik. Kita lihat. Adalah, cikgu bagi akronim dia. Nak mengingat, ingat perkataan ataupun penggunaan adalah, kita guna yang ni, BAS, B-A-S. B itu apa? B itu adalah bilangan. Ya? A adalah kata adjektif. S adalah sendi. Jadi kita guna perkataan adalah untuk bilangan, adjektif dan juga sendi. Baik, kita tengok ayat contoh di bawah. Okey, yang pertama. 2 tambah 2 adalah 4. Okey. Ada murid di sekolah, dia tanya saya, cikgu matematik kata 2 tambah 2 ialah 4. Okey, jadi saya jelaskan, cikgu matematik mungkin dia tak tahu kot. Jadi, seboleh-bolehnya kita gunakanlah bahasa yang betul. Orang kata biasakan yang betul, ya. Okey. Supaya tidak timbul kekeliruan. Okey. 2 tambah 2 adalah 4, ya. Bukan ialah 4. Okey, yang ini menunjukkan bilangan, ya, adalah 4 yang saya kata tadi. Yang cikgu bagi tahu tadi, B itu ialah bilangan, ya. Jadi dia menunjukkan bilangan. Adalah 4. Ayat yang kedua. Suasana di sini adalah tenang. Okey, tenang di sini menunjukkan kata adjektif. Jadi di hadapan kata adjektif ni kita guna adalah, bukan ialah, ya. Okey. Yang ketiga, mesyuarat akan diadakan adalah pada
20 April 2020. Jadi di sini juga kita guna adalah sebab ini pada adalah kata sendi, ya. Jadi ada 3 kegunaan ni untuk adalah kita ingat bas, bilangan, adjektif dan kata sendi. Okey. Cikgu ulang lagi sekali, ya. 2 tambah 2 adalah 4. Bukan ialah 4, ya. Suasana di sini adalah tenang, bukan ialah tenang. Ya. Mesyuarat akan diadakan adalah pada, bukannya ialah pada. Sebab ini kata sendi, ya, pada. Okey, seterusnya perkataan adalah juga tidak boleh digunakan di pangkal ayat. Pangkal ni apa dia? Permulaan ayat, ya. Okey, contoh adalah saya dengan segala hormatnya. Jadi yang ni biasa berlaku kesalahan, ya. Kita lihat di mana-mana sahaja dalam menulis surat kiriman rasmi ada lagi atau masih ada menggunakan adalah saya dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. Penggunaan adalah itu salah, ya. Sebab telah diberi dalam rumus-rumus tata bahasa bahawa adalah tidak boleh diletakkan di pangkal ayat atau permulaan, ya. Baik, seterusnya. Okey, yang tadi ni untuk betulkan dia, ayat ini saya dengan segala hormatnya merujuk pada perkara di atas, ya. Okey, saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas, ya. Okey. Baik, manakala penggunaan ialah, ya. Ialah kita gunakan di hadapan kata nama, ya. Di hadapan kata nama atau frasa nama. Contoh, nama saya ialah Upin, ya. Yang kedua, beliau ialah ketua saya. Ini Upin ialah kata nama. Ketua saya adalah kata nama, ya. Okey. Seterusnya, kita lihat penggunaan yang keempat, dalam dan juga di dalam. Ini pun banyak kita lakukan kesalahan dalam sehari-hari menjalani kehidupan, ya. Kita guna yang salah. Baik. Dalam menunjukkan hal, perkara, peristiwa, jurusan atau bidang. Okey, itu dalam. Menunjukkan perkara, peristiwa, jurusan atau bidang. Okey. Seterusnya, kita tengok ayat contoh. Dalam mesyuarat itu, Perdana Menteri telah bersetuju untuk melanjutkan perintah kawalan pergerakan. Okey, di sini dalam mesyuarat menunjukkan hal dan perkara. Okey. Yang kedua, abang saya menuntut dalam bidang kedoktoran. Jadi ini menunjukkan jurusan. Dalam di sini menunjukkan jurusan atau bidang, ya. Baik. Manakala di dalam pula digunakan untuk menunjukkan tempat yang ada ruang. Okey. Ya, tempat yang ada ruang, di dalam bilik, di dalam dewan, di dalam kelas dan sebagainya. Baik, ni contoh, ya. Kami belajar di dalam kelas. Okey, jadi ini jelas, ya. Penggunaan menunjukkan ada ruang, ya, tempat yang ada ruang. Okey, seterusnya. Baik, perkataan pedalaman dengan pendalaman, ya. Okey. Jadi perbezaannya dari segi imbuhan sahaja, Pedalaman dia sahaja, PE, ya. Dan satu lagi perkataan ialah pendalaman, iaitu imbuhan pen. Okey, kita tengok penggunaannya. Kita juga sering melakukan kesalahan semasa menulis atau semasa bercakap, ya. Kita menggunakan kata yang tidak tepat. Okey. Pedalaman, ya, digunakan untuk menunjukkan kawasan terpencil.
Ya. Kawasan terpencil. Okey. Ayat contoh. Pasukan Barisan Hadapan Negara berjaya menghantar bekalan makanan sehingga ke pedalaman Pahang. Okey, jadi di sini menunjukkan kawasan terpencil. Okey, biasanya kita melakukan kesalahan, kita meletakkan perkataan pendalaman di sini. Pendalaman Pahang. Jadi itu menjadi kesalahan ya. Baik. Kita tengok penggunaan pendalaman ya, imbuhan pen. Ayat contoh. Kerja-kerja pendalaman. Okey. Cikgu tak jelaskan lagi, minta maaf. Pendalaman digunakan untuk mendalamkan sesuatu ya, mendalamkan sesuatu. Okey, kita tengok contoh. Kerja-kerja pendalaman sungai itu dilakukan oleh pekerja-pekerja JPS. Jadi pendalaman di sini menunjukkan perbuatan melakukan sesuatu untuk mendalamkan sungai tersebutlah. Mendalamkan sungai ya. Okey. Murid boleh tak? Ini agak sukar, tapi apabila kita membuat catatan dan hafal, kita akan ingat ya penggunaan dua perkataan ini. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Pendalaman dengan pedalaman dengan pendalaman. Okey, pedalaman kita gunakan untuk kawasan terpencil, iaitu imbuhan pe. Okey, ini ayat contohnya. Pasukan Barisan Hadapan Negara berjaya menghantar bekalan makanan sehingga ke pedalaman Pahang. Okey, kawasan terpencil. Manakala pendalaman digunakan untuk mendalamkan sesuatu. Okey, ayat contoh. Kerja-kerja pendalaman sungai itu dilakukan oleh pekerja-pekerja JPS. Jadi di sini menunjukkan perbuatan mendalamkan sungai tersebut. Okey, seterusnya. Okey, perkataan yang keenam hampir sama dengan tadi, cuma yang ni perkarangan dengan perkarangan ya, perkarangan dan perkarangan. Cikgu pun dah silap tu. Baik. Perkarangan digunakan untuk gubahan bunga, siput ataupun batu karang. Ya, kita gunakan perkarangan. Baik, ayat contoh. Emak membeli perkarangan bunga yang cantik sebagai hadiah kepada kakak. Jadi di sini menunjukkan gubahan bunga ya, gubahan bunga. Baik, seterusnya. Perkarangan pula kita guna untuk menunjukkan kawasan atau halaman ya. Halaman. Perkarangan rumah, perkarangan sekolah. Okey, kita tengok ayat contoh. Ayah memarkir keretanya di perkarangan rumah. Okey, biasanya menjadi kesalahan apabila murid-murid atau calon atau kita menggunakan perkataan perkarangan, biasanya kita guna di sini. Ayah memarkir keretanya di perkarangan rumah. Ya, jadi menjadi kesalahan. Begitu juga sekiranya kita tukar tempat perkarangan ini, kita letakkan dalam ayat ini. Emak membeli perkarangan bunga. Ya, itu jadi kesalahan. Penggunaan perkarangan dengan perkarangan. Baik. Yang ketujuh. Ini banyak lagi ni. Ya. Okey, kedua dengan kedua-dua. Biasanya murid juga menggunakan perkataan kedua dengan kedua-dua ini adalah salah. Baik, kita tengok penggunaan kedua. Kedua digunakan untuk bilangan, kedudukan atau peringkat. Ya, dan juga peringkat. Ayat contoh. Saya merupakan anak yang kedua. Ini menunjukkan bilangan yang kedua. Dua, saya mendapat tempat kedua. Kedua di sini menunjukkan kedudukan. Ya, kedudukan. Tempat kedua. Baik, ayat yang ketiga. Pasukan kami layak ke pusingan kedua. Yang ini menunjukkan
peringkat. Ya. Okey, seterusnya kita tengok kedua-dua. Okey, kedua-dua ini menunjukkan kelompok terdiri daripada dua. Kelompok yang terdiri daripada dua. Kita tengok ayat contoh. Kedua-dua ibu bapa wajib kita hormati. Okey, dalam ayat ni biasanya banyak berlaku kesalahan. Ya, calon atau murid menggunakan kedua ibu bapa. Jadi cikgu dah jelaskan tadi. Kedua boleh digunakan untuk bilangan, kedudukan dan peringkat. Bukan dalam ayat, dalam konteks ayat ini. Ya, kedua-dua ibu bapa wajib kita hormati. Itu yang betul. Baik. Seterusnya. Perkataan ni juga popular dan sering kita gunakan pada setiap hari. Ya. Okey, dari dengan daripada. Dari menunjukkan tempat. Cikgu bagi formula di sini. Dari depan nampak mat. Mat tu apa dia? M masa, A arah, T tempat. Jadi bila kita jumpa perkataan dari, kita kena pastikan adakah dia digunakan untuk menunjukkan masa, arah atau tempat. Kalau ketiga-tiga ni maknanya penggunaan dari itu adalah betul. Okey, ayat contoh. Perkara itu sudah diketahui dari waktu subuh lagi. Okey, dalam ayat ni, konteks ayat ni dia menunjukkan masa. Dari itu menunjukkan masa. Okey, yang kedua. Angin bertiup dari timur laut. Ini maknanya menunjukkan arah. Dari dalam ayat yang kedua ini menunjukkan arah. Baik, yang ketiga. Ayah baru pulang dari pejabat. Okey. Banyak berlaku kesalahan penggunaan dari dan daripada ni. Kebanyakan, banyak yang melakukan kesalahan. Contohnya, saya baru pulang daripada Alustar. Salah guna tu. Sebenarnya, kita kena menggunakan dari. Okey, seterusnya. Untuk penggunaan daripada. Daripada biasanya kita letakkan di hadapan kata nama yang menyatakan punca bagi manusia. Institusi, haiwan, benda, unsur abstrak, sumber ataupun asal kejadian. Sebahagian daripada semua dan perbezaan atau perbandingan. Itu penggunaan daripada. Okey, kita tengok ayat contoh yang pertama. Ali menerima surat daripada ibunya. Okey, berlaku kesalahan apabila murid-murid dan pelajar menggunakan Ali menerima surat dari ibunya. Okey, sebab dia berpunca, punca kejadian, punca dapatkan surat tu dari mana. Ya. Okey, seterusnya. Cadangan daripada peserta kami telah diterima. Okey, makna ini juga punca menunjukkan, punca. Cadangan daripada peserta kami telah diterima. Begitu juga dengan ayat yang ketiga ini. Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Okey, baik, itu penggunaan daripada. Okey, tenang-tenang sikit. Banyak lagi ni yang kita nak belajar. Okey. Meja itu diperbuat daripada kayu jati. Okey. Yang ni saya ingat semua murid mungkin dah dapat mengetahuinya. Bukan dari. Meja itu diperbuat daripada. Okey. Yang kelima. Air terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Maknanya ini menunjukkan asal kejadian. Okey, 6 orang daripada mereka mati disambar petir. Okey, ini menunjukkan, kita guna daripada adalah menunjukkan apa? Sebahagian daripada. 6 orang daripada. Sebahagian daripada. Okey, seterusnya. Penggunaan kata
menjatuhkan, ya, dengan menjatuhi. Okey, dalam konteks ayat ini biasanya satu je ayat yang sama saja setiap tahun pun, ya, yang yang diajukan oleh di dalam peperiksaan, ya. Menjatuhkan, saya cuma bagi formula macam mana nak mengingat, ya. Nak mengingat penggunaan perkataan menjatuhkan. Selepas perkataan menjatuhkan, dia mesti diikuti hukuman. Ini rumus yang taklah begitu tepat, ya, tapi memudahkan murid, calon atau kita untuk ingat, ya, penggunaan menjatuhkan. Okey, yang saya kata tadi, ayat inilah selalu digunakan, dikemukakan, ya. Hakim menjatuhkan hukuman. Cuba tengok di sini. Menjatuhkan, dia mesti hukuman, diikuti hukuman, ya. Dalam rumus yang saya berikan di atas, maknanya hakim menjatuhkan hukuman mati kepada penjenayah itu. Okey, kita tengok menjatuhi. Menjatuhi diikuti orang atau penjenayah. Orang tersebut ataupun penjenayah. Kita tengok ayatnya. Ayat yang sama, hakim menjatuhi, selepas menjatuhi mesti diikuti dengan penjenayah atau orangnya tu. Okey, hakim menjatuhi penjenayah itu hukuman mati. Okey, boleh faham tak murid? Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Yang ke-10, ya. Okey, penggunaan demi dengan untuk. Seperti mana yang kita tahu bahawa demi sebenarnya dia sama dengan untuk. Sama makna, sama maksud. Okey, kalau perkataan demi dan untuk hadir bersama-sama atau serentak dalam satu ayat, itu sudah menjadi kesalahan. Contoh, kami belajar demi untuk masa hadapan. Jadi, sekarang kita tengok dia kedua-dua perkataan hadir dalam satu ayat. Walhalnya perkataan ini adalah sama. Demi dengan untuk. Okey. Baik, kita perbetulkan ayat tu. Kami belajar demi masa hadapan. Kami belajar untuk masa hadapan. Tetapi, ya, penggunaan demi ini adalah lebih tepat jika digunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti kami berjuang demi negara. Okey, kami belajar untuk masa hadapan, ya. Nah, itu lebih tepat penggunaannya. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ke-11. Okey, perkataan ini juga biasa kita gunakan, ya. Rasmi dengan resmi. Okey, ejaannya hampir sama tetapi berbeza A dengan E saja. Rasmi dengan resmi. Baik. Rasmi ni maksudnya atau makna dia disahkan ataupun khas, ya. Maksud rasmi, khas ataupun disahkan. Baik. Ayat contoh. Kenyataan rasmi Perdana Menteri tentang isu tersebut telah diedarkan kepada wartawan. Okey, kenyataan rasmi maknanya khas yang dah disahkan, ya. Okey. Rasmi pula membawa maksud sifat asal atau sifat semula jadi. Itu rasmi. Baik, kita tengok penggunaannya. Bawa resmi padi makin berisi makin tunduk. Itu penggunaan resmi, ya, dalam dalam peribahasa, bukan tata bahasa, peribahasa. Bawa resmi padi makin berisi makin tunduk. Apa maknanya tu? Okey, nanti fikir-fikirkan, ya. Baik, yang kedua. Jangan bawa resmi jagung makin berdiri makin berisi, makin tegak. Itu perbandingan, ya, sifat manusia dengan jagung ini. Dia bagi resmi. Okey, begitu juga dengan ini. Bawa resmi padi. Ya.
Baik, seterusnya. Boleh tak? Boleh faham? Okey. Kita teruskan yang ke-12. Penggunaan menghadiahi dengan menghadiahkan. Yang ini juga selalu kita keliru menggunakan perkataan ini. Baik, kita tengok penggunaannya. Menghadiahi diikuti dengan orang. Ini rumus untuk memudahkan, ya. Saya bagi rumus ini untuk memudahkan, ya. Okey, menghadiahi diikuti dengan orang. Selepas perkataan menghadiahi, kita mesti tulis maknanya diikuti dengan orang. Baik, ayat contoh. Emak menghadiahi kakak seutas rantai emas. Okey, di sini kita lihat dalam contoh ni, menghadiahi kakak. Dia bukan menghadiahi seutas rantai. Dia menghadiahi kakak. Baik. Yang kedua, penggunaan menghadiahkan, ya. Diikuti dengan benda atau apa yang dihadiahkan. Ini baru benda tu diikuti oleh benda apabila kita menggunakan perkataan menghadiahkan. Okey, contoh. Emak menghadiahkan seutas rantai emas kepada kakak. Jadi dalam ayat ni, menghadiahkan mesti diikuti apa benda yang kita bagi hadiah tu. Menghadiahkan seutas rantai, bukan menghadiahkan kakak. Begitu juga dalam ayat di atas, emak menghadiahkan kakak. Tak boleh, dia menghadiahi kakak. Ya, okey. Seterusnya, yang ke-13. Mencari dan mencarikan. Juga kita keliru menggunakan perkataan ini. Ya. Mencari mesti diikuti dengan benda atau apa yang dicari. Kita cari apa? Cari ubat. Cari apa? Cari buku. Cari sebagainya lah. Okey, mencari mesti diikuti dengan benda atau apa yang dicari. Contoh, abang mencari, ni apa benda yang dia cari? Mencari sebotol ubat untuk ayah. Okey, abang mencari sebotol ubat. Apa yang dicari? Sebotol ubat. Jadi mencari sebotol ubat. Okey, seterusnya kita tengok mencarikan. Ya, mencarikan mesti diikuti dengan orang. Kita cari apa? Tengok ayat tersebut. Abang mencarikan ayah. Ini maksud dia mencarikan mesti diikuti dengan orang. Ya, cikgu berikan rumus ini supaya anak didik, murid-murid, calon-calon semua senang untuk mengingatinya. Ya. Okey, kita ulang sekali lagi. Baik. Abang mencari sebotol ubat. Cikgu dah kata tadi, mencari mesti diikuti dengan apa? Benda atau apa yang dicari. Okey. Abang mencari apa? Sebotol ubat. Okey, begitu juga untuk mencarikan di sini. Abang mencarikan, ya. Mencarikan mesti diikuti dengan orang. Abang mencarikan ayah sebotol ubat. Itu penggunaannya. Baik. Yang ke-14, mengajar dan mengajarkan. Ini juga kerap disoal, ya, kepada calon-calon, ya, yang akan menduduki peperiksaan, ya, sama ada UPSR, PT3, SPM dan sebagainya, ya. Okey, mengajar dengan mengajarkan. Okey, mengajar mesti diikuti dengan orang atau binatang, ya. Selepas perkataan mengajar mesti diikuti dengan orang atau binatang. Baik, ayat contoh yang pertama. Cikgu Ramli mengajar kami mata pelajaran bahasa Melayu. Dia tak mengajarkan kami, ya. Dia mengajar kami. Saya tak mengajar bahasa Melayu, saya mengajar murid, ya. Macam tu. Baik. Mengajarkan pula mesti diikuti dengan apa yang diajar. Okey, itu perbandingan dia. Kita tengok. Ayat contoh, Cikgu Ramli, ayat yang sama.
Cikgu Ramli mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu kepada kami. Tengok perbezaannya. Bila mengajar, dia mesti diikuti oleh orang, ya, murid dan sebagainya. Apabila kita mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu kepada murid, ya, mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Baik, seterusnya. Yang ke-15, perkataan menjahit dan menjahitkan. Okey. Menjahit mesti diikuti dengan apa yang dijahit. Ya, apa yang dia nak jahit. Menjahit apa? Okey, ayat contoh. Emak menjahit, apa dia? Sepasang baju kurung untuk kakak. Okey, itu penggunaan menjahit. Ya. Okey. Manakala menjahitkan mesti diikuti dengan orang. Menjahitkan adik, menjahitkan kakak. Okey, kita tengok ayat contoh. Emak menjahitkan kakak sepasang baju kurung. Okey, menjadi kesalahan sekiranya kita tukar tempat ni. Contoh dia. Emak menjahitkan sepasang baju kurung untuk kakak. Tu betul ya. Yang salah dia kalau dia tulis emak menjahitkan sepasang baju kurung. Okey, jadi itu dah salah. Begitu juga kalau menjahit ni kita tukarkan pada ayat yang di bawah ini. Emak menjahit kakak. Macam mana pula emak menjahit kakak? Kan? Jadi sebab itulah cikgu berikan rumus ini untuk memudahkan, ya, murid-murid, calon-calon untuk mudah mengingati perkataan ataupun penggunaan perkataan menjahit dan menjahitkan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, yang ke-16 ini untuk berkongsilah sedikit lagi maklumat tata bahasa melancung dengan melancung. Okey. Perbezaannya CO iaitu CUNG. Okey, melancung maksud dia melawat sambil melihat. Melancung maksudnya menipu. Okey. Ayat contoh, pemandu pelancong itu melancung pelancong asing. Jadi ini menunjukkan dalam ayat ni bermakna pemandu pelancong itu menipu pelancong asing, ya. Okey. Seterusnya, murid-murid sekalian, yang ke-17, golongan dengan gulungan. Okey, ini juga biasa disalahguna oleh murid-murid sama ada di sekolah saya atau di mana-mana sajalah. Baik, golongan, ya. Golongan kita gunakan untuk menunjukkan kelompok atau kumpulan orang. Itu golongan, ya. Tengok ejaannya tu, GOLO, ya. Golongan, kelompok atau kumpulan orang. Baik, manakala golongan pula membawa maksud lipatan berbentuk bulat. Okey, gulungan. Baik, kita tengok ayat contoh. Kondominium biasanya didiami oleh golongan atasan. Okey, golongan ialah kelompok atau kumpulan. Baik, contoh seterusnya. Adik bersembunyi di dalam gulungan tikar. Gulungan, ya, bukan golongan. Okey. Seterusnya. Kata nama. Cara menulis kata nama. Ya, kita tengok kata ganda. Ulang 2 kali kata pertama. Contoh yang pertama. Perkataan guru-guru besar. Jadi kita gandakan kata ganda ni, kita ambil perkataan yang pertama dia, kita gandakan 2 kali. Guru-guru besar tu kita tulis guru-guru besar. Okey, yang ni maksud dia banyak guru besar, ya. Okey, yang kedua. Guru besar-besar. Betul ke salah? Salah kan? Okey. Ini
berlaku kesalahan, ya. Kita tak boleh ganda, kita tak boleh tulis kedua-dua kali ini. Dua kali ganda. Maknanya guru besar, guru besar. Kita tulis yang serupa dua-dua kali. Tetapi kita perlu ambil perkataan yang pertama, iaitu guru besar. Baik. Contoh yang ketiga. Guru besar-besar. Apa maksud dia? Maksudnya betul juga yang ni, ya. Guru besar-besar. Maknanya guru tu badan dia besar. Badan besar. Okey. Yang keempat. Alat tulis. Ini betul. Okey. Yang kelima. Alat tulis. Kita tak boleh gandakan kedua-duanya macam ni. Sebab dia menjadi kesalahan. Kita tulis alat tulis. Bukan alat tulis. Ya. Okey. Seterusnya yang keenam. Orang tua. Ini betul. Maknanya banyak orang tua tu. Yang ketujuh, orang tua-tua. Tapi yang ni betul pula. Kenapa? Ini petua ataupun pepatah. Ya, kata orang tua-tua. Jadi kita boleh gunakan yang ketujuh ni. Nampak tak? Okey. Seterusnya. 19, ya. Kata yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Kita tengok sekejap. Memperolehi. Tak boleh digunakan. Memperoleh yang kita gunakan, ya. Saya memperoleh. Kenapa tak boleh? Ya, sebab dalam bahasa Melayu kata dasar dia oleh. Tak ada perkataan olehi, ya. Olehi tak ada. Jadi imbuhannya jadi yang logiknya, yang betulnya memperoleh. Dia tak ada olehi, ya. Okey. Yang kedua, salah, berbagai-bagai atau pelbagai. Okey, kenapa salah? Sebab berbagai ni maksud dia, kalau dalam ayat yang biasa kita gunakan, kecantikan puteri bongsu berbagai. Mana dia tiada tandingan, tu maksud dia. Ya, jadi untuk menunjukkan banyak, ya, berbagai-bagai atau pelbagai yang kita gunakan. Okey, seterusnya. Merbahaya, salah. Kita gunakan berbahaya. Okey. Kenapa merbahaya salah? Sebab dalam bahasa Melayu tiada imbuhan mer. Ya, yang ada ialah mem, dan sebagainya. Mer dalam bahasa Melayu tidak ada dalam imbuhan, ya. Dalam imbuhan bahasa Melayu tiada imbuhan mer. Okey, seterusnya. 4 unsur-unsur. Yang ni seperti yang lepas cikgu dah bagi tahu, makna dia membawa maksud banyak-banyak, ya. 4 unsur. Itu yang betul, bukan unsur-unsur, ya. Seterusnya, banyak langkah-langkah. Jadi kita tak boleh gunakan sebab banyak ni banyak lagi. Banyak langkah. Dan seterusnya, di zaman ini. Kita guna pada zaman ini sebab di tak boleh gunakan untuk masa, ya. Kita gunakan untuk menunjukkan tempat. Tetapi kalau terdapat dalam ayat atau soalan, biasanya kita tidak perasan, tak menyedari, ya, bahawa penggunaan di zaman ini salah, ya. Kalau kita dengar lagu, ada yang gunakan di pagi raya, contohnya lah, kan. Jadi itu cuma dalam lagu untuk menyedapkan sebutan lagu tersebut, ya. Okey. Yang betulnya ialah pada zaman ini. Seterusnya, di pagi raya juga penggunaan yang salah sebab di untuk tempat, ya, pada pagi raya. Di waktu itu, pada waktu itu sebenarnya. Di saat ini juga salah. Pada saat ini. Paling tertinggi. Paling tinggi. Ini kata penguat yang cikgu dah jelaskan dalam rancangan yang lalu. Baik. Seterusnya. Ejaan yang sering mengelirukan. Yang ini penting. Kalau untuk sekolah rendah, tahun 4, 5 dan 6. Ini sangat penting, ya. Ejaan yang sering mengelirukan.
Tapi tak tahulah kalau di sekolah menengah pun berlaku ya. Baik. Pasar raya. Ejaannya macam mana? Yang betul. Okey. Begitu juga jalan raya. Yang mana betul ya? Rapatkan atau jarakkan. Rapatkan atau jarakkan. Tanda tangan. Seterusnya, bertanggungjawab. Ejaannya macam mana? Di bawah ya. Okey. Murid-murid sekalian, kalau boleh tandakan jawapan anda sekarang. Ya, kalau boleh ruangan komen, letakkan ejaan yang betulnya. Baik. Kita tengok ya, cikgu bagi masa 30 saat. Untuk kamu letakkan yang mana ejaan yang betul. Baik, ini dia jawapan dia. Kita tengok siapa yang dah tulis jawapan yang betul tadi. Pasar raya kalau rapat tu salah, dia kena jarakkan. Jalan raya juga dua perkataan ya. Jalan, lepas tu raya. Yang ketiga, tanda tangan. Kita yang ni tak boleh kita jarakkan dia sebab dia ialah kata yang telah sahkan ya penggunaannya. Tanda tangan maknanya kita tulis rapat ya. Seterusnya, bertanggungjawab. Kita tak boleh jarakkan. Jarakkan salah, kita sambung terus. Kemudian di bawah ialah kata kerja. Maknanya kita tulis rapatkan dia. Seterusnya di bawah menunjukkan tempat. Yang betulnya ialah kita kena jarakkan. Okey. Di samping ya. Di samping ni kalau kita tengok maksud dia rapat. Di samping kita macam duduk dekat kan, duduk di samping ibu. Tetapi dia menunjukkan tempat ya. Jadi kita kena jarakkan. Itu yang betul ejaannya. Seterusnya, sikit lagi ya, hukum DM. Ya, hukum DM. D ialah benda, M ialah menerangkan, C kita tengok contoh. DM ialah D benda, M contoh, M menerangkan. Okey, kita tengok contoh. Pisang goreng. Apa bendanya? Bendanya ialah pisang. M ialah menerangkan. Sebab tu dia kena letakkan D dengan M ni. Apabila jumpa perkataan ini, perkataan yang seumpamanya, kita kena tengok. Yang mana benda, yang mana menerangkan. Jadi benda itu mesti didahulu. Letakkan dahulu ya di hadapan. Pisang goreng. Bendanya pisang, menerangkan dia ialah pisang goreng. Ya. Okey. Ini D, ini M. Okey, telekung mini. Mini telekung. Okey, yang mana bendanya? Bendanya ialah apa dia? Telekung. Mini tu kecil ya. Okey, begitu kita tengok yang seterusnya. Okey, ini penggunaannya yang betul. Chili sauce. Okey, telekung mini. Chili sauce salah. Ya, yang betul ialah apa bendanya? Bendanya ialah sos. Sos apa? Sos cili. Ada sos tomato. Okey, jadi itu penggunaan yang betul. Bendanya sos. Sos jenis apa? Cili, Maggi, tomato dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, ini latihan ya. Latihan yang boleh anak-anak dalam tempoh PKP ni, kalau boleh ulang balik, tengok dan murid-murid semua boleh jawab ya. Cikgu bagi di sini ada soalannya. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok ni juga soalan yang boleh dijawab oleh murid-murid sekalian. Ya. Okey. Ini penggunaan kata. Baik, akhirnya sebagai renunganlah ya, orang yang berhenti tidak akan menang dan orang yang menang tidak akan berhenti. Konklusinya, usaha
yang gigih secara berterusan akan membuahkan kejayaan. Ya. Jadilah benih yang baik, 1000 tahun dijemur panas, digetas binatang buas, tetap tumbuh mencetus tunas. Segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri, dan segala yang baik itu daripadanya Maha Pencipta. Tahniah dan syabas kepada Jaib, Maib, Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis atas kerjasama yang jitu bagi menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada kru-kru yang bertugas. Stay at home dan study, duduk di rumah, hapus COVID-19, Perlis mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.